Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Okey, selamat datang tuan-tuan. Uh, di malam ni kita nak buat satu perkongsian lah mengenai TSN board. Okey, yang mana kita nampak ada satu peluang yang sangat besar bersama TSN board ni. Jadi kita nak kongsi dengan semua dan juga kita find out that this technology memang ada lah dalam market. Macam tadi Master Shah dah share sedikit beberapa info mengenai math sandwich arbitrage. Okay, jadi biasa kalau kita dengar mengenai trading board ni, orang akan refer kepada board yang trade di SEC, which is centralized exchange lah, macam Binance, KuCoin ataupun Huobi. Okay, jadi malam ni TSN board ni board dia rare sikit. Dia lain daripada yang lain sebab dia trade dekat DEX. Okay. Jadi siapa yang faham protokol trade di SEC dan DEX dia sangat berbeza. Okay, contoh bila kita trade dekat centralized exchange ataupun exchanger, order adalah order yang kita letak adalah berdasarkan pending order, buy order, sell order kan. Even kalau kita ambil market order pun, benda tu dia berlaku dalam exchanger itu saja. Maknanya dia based on order book. Jadi dia offset saja dia punya order book. Dia tak berlaku di atas blockchain itself. Maknanya dia tak capture benda tu dekat blockchain. Sehinggalah kita withdraw asset tu daripada exchanger tu, barulah kita nampak transaction hash tu di capture ataupun dirakam, direcord di dalam blockchain. Berbanding pula kepada DEX trade, dia berbeza. Sebab DEX trade ni, trade yang berlaku adalah semuanya instant. Jadi kita boleh verify dengan blockchain. Okay, jadi detail yang tu Master Shah akan terangkan. Jadi saya harap tuan-tuan boleh spend sedikit masa untuk dengar penerangan mengenai TSN board ni. Tanpa membuang masa lagi, saya serahkan kepada kita punya crypto expert, Master Shah, yang merupakan seorang founder kepada MSK Group. Dia telah train ramai entrepreneur dan juga sangat experience dalam bidang networking dan juga crypto. Okay, jadi saya serahkan kepada Master Shah. Silakan, tuan. Okey, terima kasih kepada MC kita pada malam ini, Tuan Amir kita. Okey, sebelum saya nak start, boleh tak kongsikan dengan saya macam mana suara saya jelas ataupun tidak? Komen dekat ruangan chat Kalau jelas, komen jelas. Kalau tak dengar, komen tak dengar. Okey, terima kasih. Unstoppable. Okey, jelas. Okey, terima kasih. Dan satu lagi saya nak minta tuan-tuan, boleh tak kongsi dengan saya di mana tuan-tuan bersiaran pada malam ini? Kongsikan dekat ruangan chat. Okey, saya bersiaran dari Kuala Lumpur, Sentul Kuala Lumpur. Tuan-tuan boleh kongsikan. Okey, Tuan Firdaus daripada Kelantan. Okey, Bandar Baru Kedah. Okey, mantap. Kelang, Shah Aleh. Okey, Kedah Putrajaya. Ada tak sahabat-sahabat kita daripada negara lain seberang, Singapura, Brunei, Indonesia? Kalau ada komen. Okey, orang tahu Sabah pun ada. Selayang pun ada. Okey. So tahniah saya ucapkan kepada semua yang sudi respon dekat ruangan chat. Okey, dan pada malam ini kita nak berkongsi satu peluang yang saya anggap memang sangat-sangat luar biasa tuan-tuan. Ini yang saya tunggu-tunggu, ini yang saya nantikan. Okey, setelah hampir 7-8 tahun dalam dunia industri cryptocurrency ni, so akhirnya sampai saya jumpa juga this technology, this method, okey, macam mana kita nak dapat buat extra income di sini. Okey okey, cara okey. Alright. So sekarang saya percaya dalam kita punya sesi malam ini, so kita ada orang baru, mungkin ada yang tak pernah tahu pasal cryptocurrency ataupun ramai yang dah expert. Okey, saya nak kongsikan dengan tuan-tuan. Malam ini kita cuba reskan minda kita supaya boleh terima apa perkongsian yang saya akan kongsikan dengan tuan-tuan pada malam ini. Okey. Dan tuan-tuan cuba komen ready sikit. Saya nak tengok tuan-tuan semangat tak? Semangat. Ready, komen ready. Kita akan start lah. Okey. Okey. So kita ada lebih kurang 100 orang ni. Okey. Terima kasih kepada semua yang sudi sama-sama dengan saya. Dan untuk maklumat, saya tak boleh nak buka mic tuan-tuan supaya tidak mengganggu kawan-kawan kita yang lain. Okey, kalau siapa-siapa yang baru masuk mohon mutekan mic okey, dan tuan-tuan boleh respon dekat ruangan chat. Kalau ada apa-apa persoalan boleh tanya dekat ruangan chat. InsyaAllah nanti di sesi akhir kita akan buat Q&A. So mana tahu daripada
daripada penjelasan saya pada malam ini dah menjawab soalan-soalan tuan-tuan. Okey, alright, jom kita mula. Okey, so kalau kita lihat di sini, kita punya evolution of money kita tuan-tuan. Okey, zaman sistem barter, okey, zaman emas, zaman paper note, fiat currency dengan zaman credit card, dan hari ini kita ada satu zaman iaitu dipanggil cryptocurrency ataupun industri cryptocurrency. Saya percayalah ramai di kalangan sahabat-sahabat tuan-tuan ni dah tahu, dah aware tentang cryptocurrency. Ada kawan-kawan kita tu aku dah join dah Bitcoin. Walaupun sign up Luno ke apa ke, exchange Binance ke, Huobi ke. So dia dah power lah. Dia dah expert lah. Okay, hari ni kita nak kongsi. Okay, sedikit ilmu lah. Alright. So kalau kita lihat dekat sini tuan-tuan, so kita tanya pada pendapat yang pakar lah. Okey, dalam bidang kewangan iaitu Tan Sri Dr. Muhammad Abdul Bakar. Beliau merupakan pengerusi eksklusif Amani Group, merupakan Presiden UIA yang ke-8 dan pengerusi Majlis Penasihat Syariah Bank Negara Malaysia lah. So kita dengar apa dia punya pendapat tentang aset digital ataupun cryptocurrency. Jom kita dengar sama-sama. Aset digital ada aset kewangan moden pada hari ini yang dipacu oleh teknologi kriptografi dan juga blockchain. Ini menjadikan aset digital, aset kewangan yang selamat, yang boleh diawasi dan juga dipantau dengan baik. Ia merupakan satu aset memberikan ketenangan minda untuk para pelabur menceburinya. Dari segi hukum syariah, ianya patuh syariah kerana ada sistem pendasarnya iaitu kepercayaan, iaitu kebolehpercayaan. Aset ini dapat digunakan sebagai membeli barang-barang ataupun digunakan sebagai pertukaran barang dengan barang. Marilah kita mendalami, memahami ilmu digital asset atau aset kewangan digital, cara patuh syariah, cara mampan untuk membagaikan cara pelaburan kita sesuai dengan zaman era pada hari ini. Patuhilah syariah dan patuhilah pelaburan yang bijaksana. Okey, macam mana tuan-tuan? Boleh tak dapat sedikit grab sikitlah info tentang aset digital ni. Iaitu satu aset yang sangat bernilai tuan-tuan. Kalau dulu sebelum ni kita simpan emas, betul tak? Kita simpan perak. So sekarang kita ada peluang untuk kita invest dalam digital asset. Aset digital. Okey, digelar sebagai aset digital lah. Okey, dan kenapa ramai orang menggunakan teknologi digital asset ni? Dia menggunakan satu teknologi yang dipanggil blockchain teknologi, yang dah ada di pasaran sejak tahun 2009 yang lalu. Kita nampak macam baru tapi benda ni dah banyak orang pakai this teknologi. Dan untuk makluman, untuk digital asset ni dia tidak di-issue oleh mana-mana central authority. Tak ada negara yang keluarkan, tak ada negara yang kontrol. Dia decentralized. Dan dia menggunakan konsep peer-to-peer, people-to-people. So antara top-top cryptocurrency atau top-top digital asset antaranya Bitcoin. Tuan-tuan boleh nampak dekat bahagian bawah ada Bitcoin, ada Ethereum, Binance Coin, Ripple dan banyak lagi aset yang ada dalam dunia hari ini tuan-tuan. Okey, kepada yang baru inilah antara top-top tuan-tuan. Dan jika kita menggunakan digital asset ni, dia ada wallet. Sama juga macam Bank2You semua ada wallet dia tuan-tuan CIMB Click ke. So untuk cryptocurrency ni dia pun ada dia punya wallet. Okey, wallet dia terbahagi kepada dua tuan-tuan. Dia ada centralized wallet dan dia ada decentralized wallet. Okey, berpusat dan tak berpusat lah. Okey, kalau paling top lah ramai yang orang menggunakan dalam dunia centralized ni antaranya Binance, Bybit, Coinbase, Huobi, KuCoin, banyak lagi. Luno lah, semua itu dipanggil centralized. Okey, dan lebih advance lagi tuan-tuan. Okey, sebab projek yang kita nak share malam ni dia lebih advance, dia ke arah DeFi ataupun decentralized wallet punya function. Antaranya kita boleh guna MetaMask, Trust Wallet, OneIn, Token Pocket dan banyak lagi. So dipanggil kebanyakan app ni dipanggil DApps, dApps, decentralized application. Kita boleh linkkan dengan kita punya decentralized wallet. Okey, dan kalau kita lihat di sini tuan-tuan, industri-industri dekat luar sana volume sangat besar tuan-tuan. Kalau kita tengok music industry, gaming industry, film industry, direct selling industry, dan hari ini kita ada satu industri yang sangat-sangat besar tuan-tuan. Tuan-tuan boleh tengok dia punya nilai, dia punya market capital dia. Untuk cryptocurrency hari ini lebih kurang 5.5 trilion. Sangat-sangat banyak tuan-tuan. Okey, dan
daripada transaction yang berlaku, market cap yang berlaku ni, kenapa orang suka, orang pergi, why cryptocurrency, kenapa dia punya nilai market cap dia boleh jadi macam ni tuan-tuan. Okey, ini antara sebab utamalah. Sebab utamanya orang beli, orang pergi dekat sini adalah price, harga, value, nilai dia tuan-tuan. Okey, kalau kita lihat sejarah Bitcoin. Okey, sejarah Bitcoin pada 2009, okey, agak-agak berapa tuan-tuan? Tak ada nilai, tak ada orang support, tak ada orang tahu, tak ada orang ambil peduli. Nilainya 1 sen je tuan-tuan. Tak ada nilai. Tetapi selepas 5 tahun, setelah orang faham, oh Bitcoin, oh decentralized, ada blockchain tu, ada wallet ni, barulah diterima pakai, ada community semua. Dan kalau kita lihat dekat Google ke, ada Mak Saleh tu pada tahun 2010, dia lah the first transaction yang menggunakan Bitcoin. Dia nak tengok, boleh ke Bitcoin ni tukar dengan barang? Dia try. Dia tukar dia punya 10,000 Bitcoin dengan 2 keping pizza. Papa Pizza. Bayangkan masa tu value lebih kurang $40 lebih kurang lah. Tuan-tuan tahu tak, hari ni nilai 10,000 Bitcoin berapa? Okay, tuan-tuan boleh komen dekat ruangan chat. So, 10,000 Bitcoin pada 2010, nothing. Tapi hari ni nilainya sangat-sangat mahal tuan-tuan. So, saya percayalah orang yang jual, tukar dia punya Bitcoin dengan pizza tu sangat-sangat menyesal. So, waktu itu tak ada siapa percaya. Okay, kalau kita lihat perkembangan selepas 10 tahun di pasaran, okay, nilainya naik sehingga $4,000. Mahal ke murah tuan-tuan? Okay, dan apa yang berlaku dekat dunia 2020-2021, pandemik melanda dan orang mencari apa yang boleh buat. Yalah, contoh kita dah kena quarantine kan, kita kena duduk rumah kan, lockdown, okey. So ramai orang search pasal macam mana nak buat duit dalam online ni. So masa itulah market cryptocurrency boom. Okey, Bitcoin naik sehingga $60,000. Mahal ke murah tuan-tuan? $60,000. Dulu tak ada nilai, sekarang sangat-sangat bernilai. 2021. Dan kalau tuan-tuan follow macam mana harga-harga Bitcoin ni boleh naik, okey, dia ada zaman halving every 4 years, dia halving. So siapa yang saya nak ucapkan tahniah lah, siapa yang dah melalui fasa-fasa, okey, daripada 2010, 2020, 2016, 2017, okey. Dan kalau kita tengok hari ni punya tahun 2023, okey, nilainya $30,000. Mahal ke murah tuan-tuan? Sangat mahal juga. So sebab di sini ramai player-player kripto dia sedia maklum yang potensi untuk cryptocurrency ni naik ataupun Bitcoin ni naik adalah selepas halving, pengurangan supply untuk para miner. Itu bahasa detail adalah daripada reward daripada 6 Bitcoin dia akan jadi 3 Bitcoin. So supply semakin berkurang, potensi untuk Bitcoin naik sehingga 100,000, 200,000 prediction memang banyak. Itulah kenapa orang suka dengan cryptocurrency. Sebab okey, dan kalau kita tengok adik kepada Bitcoin ni iaitu Ethereum, masa tak ada nilai 48 sen, 2 tahun naik 200, dan saya pun berpengalaman lah, sempat beli harga Ethereum pada harga $1. Dan saya naik $10 saya jual. Saya untung, betul tak? Lepas tu saya beli balik, lepas tu saya jual balik. Okey, dan kalau kita lihat sejarah dia pernah naik sampai $4,000 dan hari ini lebih kurang 1,800. Dan potensi untuk dia naik balik, pecah balik tahun 2021 sangat-sangat power, boleh. Okey, sangat pasti dia boleh pecah balik. Alright. Okey, dan di sini tuan-tuan, okey, macam mana orang-orang nak earn dalam cryptocurrency ni? Ada yang pendapat, aku dah beli dah Bitcoin, aku dah beli dah Ethereum, aku dah beli Ripple lah. So kebanyakannya orang beli simpan lah. So ini antara cara-cara macam mana kita nak beli ya tuan-tuan. Okey, kita boleh nak dapatkan cryptocurrency ni. So kita beli dan simpan. Okey, ada juga kawan-kawan saya dia beli, dia simpan je, dia peram je. Dia pandai beli, dia tak pandai jual. Sekarang dia kaya teruk. Okey, sebab apa? Dia hanya beli simpan je, dia target 10 tahun, 5 ke 10 tahun baru dia nak buka balik. Sebab ini adalah investment, long term investment. Okey. Alright. So dan kita untuk cryptocurrency ni kita boleh dapat melalui mining, kita boleh minting. So tapi kos-kos mining ni semua sangat-sangat tinggi dengan elektriknya. So sangat tak praktikal lah di waktu sekarang. So lebih banyak lagi cara yang kita boleh rebut, kita boleh kita mendalami dalam dunia cryptocurrency ni. Okey, dan kita boleh dapat melalui trading.
trading ni kita boleh kena ada ilmu lah, kita kena ada masa nak monitor, kita nak baca news. So pastikan kita ada knowledge baru kita masuk dalam trading. Dan satu lagi kita boleh dapat dalam dunia DeFi ni, decentralized finance yang advance ni, iaitu kita boleh farming, kita boleh staking, kita boleh berkebun. Itulah dunia cryptocurrency. Dan hari ini saya nak tunjuk dengan tuan-tuan, kita ada satu method ataupun satu strategi lagi, teknologi lagi, kita boleh buat duit melalui untuk dapatkan kripto melalui satu function ataupun dipanggil MEV sandwich arbitrage. Okey, bunyi macam pelik kan? Apa benda sandwich? Apa roti tu kan? Ada isi-isi dia. Itulah teknologi yang sangat-sangat luar biasa saya anggap dekat sini ya. Alright. Dan hari ni saya nak berkongsi dengan tuan-tuan, okey, kenapa kita komuniti kita sangat agresif, okey, berkongsi peluang dalam dunia dalam projek MEV sandwich arbitrage ni. Okey, sebab apa? Di sini ada satu projek ataupun dikenali sebagai The Global Epic Project. Sudah tiba tuan-tuan. Okey. So saya nak ajak tuan-tuan, nak jemput tuan-tuan nak bersama-sama dengan saya dengan this projek yang sangat luar biasa bagi saya. Okey. Dan nama projek tu adalah TSN Bot. MEV Sandwich Arbitrage. Revolutionary Masterpiece Subvert Cognition. Dia satu disruptive teknologi sangat advance ni tuan-tuan. Okey, dan untuk MEV Sandwich Arbitrage ni apa dia tuan-tuan? Siapa yang masuk awal tadi dia ada dengar video penjelasan ringkas. Okey, bahasa mudah dia tuan-tuan So this robot, okey, dia akan automatic monitor semua transaction yang berlaku dalam decentralized exchange. Antaranya seperti PancakeSwap, Uniswap, okey. Dan bagaimana dia buat profit? Bot ni macam mana dia analyze dan dia boleh masuk dalam setiap transaction dengan menggunakan teknologi ataupun dengan menggunakan cara dia increase dia punya transaction fees ataupun gas fees. Dia naikkan, contoh setiap transaction ni dia ada dia punya kelajuan, speed. Kalau kita pilih standard dia akan slow lah. Tapi kalau kita increase dia punya GWAE, kalau bahasa blockchain dia panggil GWAE lah, GWAE. Okay. Kita naikkan dia. So algorithm bot ni itulah dia buat. Okey, dia naikkan dia punya gas fees dan dekat situlah ada peluang bot ni akan masuk dalam setiap transaction untuk jual, okey, beli dengan harga yang rendah dan jual dengan harga yang tinggi dalam waktu milisecond. Sangat-sangat laju. Milisaat sangat-sangat laju. So dan dalam masa yang sama dia akan realize profit daripada transaction yang berlaku tuan-tuan. Okey, dan untuk TSN bot pula, so dia ada algorithm dia tuan-tuan. Dia akan monitor. Kalau macam kita orang biasa nak trading, nak kena tengok, aduh, pening, berpinau mata tuan-tuan. Betul tak? So tak perlu. So kita tidur pun bot ni, algorithm ni, bot ni, dia akan monitor 24/7. Dan mana transaction yang boleh dia buat profit, dia akan masuk. Okey? Dan kita pun akan dapat profit. So bahasa mudah dia macam itulah. So yang saya suka dekat TSN Bot ni, dia sangat terbuka, sangat transparent. So dan kita boleh lihat semua transaksi yang berlaku dalam dia punya application. So dia dah hantar report semua. Kita apa trade, apa coin trade, apa trade coin apa, berapa profit, waktu bila, kita boleh semak tuan-tuan. Dia sangat open, openness. Dan di sini dia sangat-sangat adil lah, fair lah. So di sini kita sebagai shareholder tuan-tuan. So ibarat kita sama-sama support this project dan kita sebagai shareholding system dan kita akan dapat portion masing-masing. So company dah allocate you untuk bot berapa persen, untuk company berapa persen, untuk affiliate berapa persen, untuk investor berapa persen. Semua dah fair, semua dah dibuat dalam dia punya ekosistem. So sangat-sangat menarik ya tuan-tuan. Okay, sangat-sangat adil. Alright. So macam mana? Apa yang TSN Bot ni? Apa dia punya visi? Mula-mula apa yang dia nak buat? So dia nak generate satu blockchain MEV, decentralized MEV arbitrage ni dengan global community, iaitu dia memberikan win-win situation, di mana kita ada community dan kita memberikan benefit kepada community. Okay, yang support dia punya project ekosistem. Dan nombor dua, dia akan create satu token namanya bot.
Daripada token bot tu yang akan naikkan dia punya value, dia punya MEV AI arbitrage ni. So dia ada ekosistem yang boleh generate profit dan dia ada satu token yang boleh memberi benefit kepada dia punya community. Alright. So kalau kita sebelum ni kita pernah dengar lah token 1.0, token 2.0. So hari ini antaranya token 1.0 Bitcoin, token 2.0 Ethereum, Binance, Tron, okay, dan token 3.0 ni adalah BOT, bot. Dan kita sebagai user tuan-tuan dan menggunakan teknologi Binance Smart Chain, dan kita sebagai dipanggil di sini kita sebagai user ni kita dipanggil shareholder. Okay, sebab dia punya token ni dia akan distribute, okay, 100% pergi ke liquidity, dan dia menggunakan konsep DAO. Apa tu DAO? Decentralized Autonomous Organization. Okay, siapa yang bertanggungjawab? Community. So programmer dia dah programming this ecosystem, okay, dan diagihkan melalui community governance dia punya token ni. So dia ada 210 juta, semua akan masuk dalam liquidity. Dan macam mana company boleh buat profit? Dia melalui dipanggil 6% bot slippage, tax kepada dia punya teknologi lah. So 3% akan pergi ke ecological operation dan 3% dia akan pergi ke teknologi investment research. Okay. So di sini dia akan distribute kepada community. So cuma sekarang dia belum open lagi to public. Okay, dia ibarat kita ni adalah shareholder awal, angel investor lah, early bird members dalam this project tuan-tuan. Okay, dipanggil decentralized autonomous organization. Alright. So macam mana kita nak masuk dalam nak participate dalam MEV roboting proses ni? Mula-mula kita purchase, kita masukkan, kita register, kita sign up, lepas tu kita masukkan USDT dan kita purchase, dan di situ kita akan dapat reward, sebab setiap user akan ada dia punya account dan link dengan dia punya wallet, dan kita boleh monitor dan kita boleh nampak, okay, berapa banyak distribution kepada semua participant. So sangat mudah, dan dalam sistem dia kita boleh tengok semua itu. Okay, dan di sini macam mana, apa benefit kepada user ataupun shareholder? So ini antaranya minimum investment untuk join this community, okay, minimum $100 dan monthly return antara 9 ke 60%, sebab dia punya average lebih kurang 0.3% daily hingga 2%. Okay, dan dividen yang diberikan kepada kita dalam bentuk USDT stable coin. So kita tak perlu risau harga token tu jatuh ke tidak. So kita masuk dalam USDT dan kita akan dapat dalam bentuk USDT. Okay, tapi kita ada peluang kalau nak beli dia punya token, ambillah peluang, sebab potensi untuk token dia naik sangat-sangat tinggi. Sebab apa tuan-tuan? Tuan-tuan boleh tengok dekat dia punya robot arbitrage profit distribution. So daripada 100% profit yang dihasilkan daripada bot ni tadi, 10% akan pergi ke bot liquidity. So dia akan pump masuk dalam liquidity. Every 10%, every profit 10% masuk. 20% pergi ke platform, 70% pergi ke global user lah. So dia akan pecah dekat situ. So di sini kita akan dapat dalam bentuk USDT bergantung pada kita punya network lah. Okay. Alright. Okay, so di sini dia ada dia punya stop mechanism, macam mana principal protection mechanism dia. So stop mechanism ni maksud berapa banyak profit yang kita boleh dapat daripada kita punya investment. Okay, di sini simple, bahasa mudah dia. Okay, kita masuk satu, kita akan dapat 5 kali ganda. 5 kali ganda. So maksud kita 100, contohlah kita masuk $1,000, kita akan dapat maksimum $5,000 termasuk kita punya modal. So dekat sini keuntungan kita 4 kali ganda. 400% lah. Ada orang tanya, kita boleh dapat sampai bila? Kita boleh dapat sampai kita capai maksimum profit 5 kali ganda. Boleh faham Okay. So dan kita punya principle pula, dia punya konsep adalah ibarat kita beli dia punya bot ni, dan kita akan, company akan pulangkan the first 100% yang utama tu adalah kita punya principle. So selepas seterusnya 101, 102, 103% tu adalah 100% kita punya profit. Dekat sini dia tak ada matched time, cuma dia ada dia tak ada lock-in period, cuma dia ada matched time dekat situ lah. So kalau kita
withdraw ataupun withdraw kita punya capital sebelum 100% profit, kita hanya akan dipulangkan modal sahaja. Okey. Okey, boleh alright. Dan di sini apa yang menarik saya dekat sini, okey, di sini ada the first MEV board yang bagi untuk dia besarkan community, dia ada offer kepada dipanggil Global Promotion Award, reward lah kepada siapa yang besarkan community untuk sama-sama participate dalam this project, okay, TSN board project ni, so dia akan bagi reward lah. So based on kita punya community, berapa personal investment kita dan berapa kita punya community. So bila kita grow kita punya community, insya-Allah kita akan dapat extra benefit. Dan extra benefit tuan-tuan, dia dah allocate daripada portion daripada profit dari itu. So kita tak perlu risau lah, oh overpaid lah, apalah, tak ada. So setiap kali transaction dia dah agihkan mengikut portion yang dah diprogramkan dalam ekosistem dia tuan-tuan. Okay. Alright, so ini dia punya rules, syarat-syarat dia. Okay. So kita boleh invest dan kita boleh start dengan menggunakan USDT, stablecoin, dan kita punya profit tu bergantung kita untuk di sini dipanggil agent lah ataupun affiliate lah. So based on berapa orang tu profit, kita akan dapat profit. Kita akan, okay, untuk makluman tuan-tuan, dia punya commission ataupun affiliate dia based on profit, not from the capital. Dia tak dikira daripada capital, dia based on profit. Berapa kita punya client tu profit, kita akan dapat percentage mengikut level kita. Alright, so dia ada V2 and V5, dia punya ranking, V6 akan enjoy 5% kalau sama reward, sama level. Dan siapa-siapa yang achieve V6, dia akan entitled withdrawal fees entire global 1% handling fees. Okay. Alright, so di sini kalau kita lihat overview pasal TSN board ni, so yang paling saya suka dia punya transparent lah. So kita boleh tengok semua transaction yang berlaku dalam dia punya ekosistem dan kita boleh verify dalam blockchain ataupun dalam BSC scan public ledger dia. Dan robot ni pula dia automatic monitor market. Kita tak perlu nak monitor, kita tengok je profit masuk. So dan profit tu genuine lah. Okay, dan arbitrage dia pula USDT, dia dividen dia diberi dalam bentuk USDT iaitu stable coin. So kita tak perlu risau pasal harga. Okay. Dan semua token bot yang masuk dalam joint liquidity tu kita boleh dapat benefit. Okay, dan bagaimana bot ni, harga token bot ni boleh naik sebab dia ada every 10% profit generate from arbitrage, dia akan top up liquidity yang ada dalam PancakeSwap, dia punya LP, dia panggil liquidity. Alright. So ini dia punya smart ecological feasibility analysis. So bot dia adalah satu token economic ekosistem dia. So dia ada ekosistem sebab di sini tuan-tuan, kita ada sistem tapi kita perlu ada community. So siapa yang nak support dia punya sistem kalau tak ada community? So kita adalah pioneer ataupun orang yang terawal, so kitalah berpeluang untuk sama-sama masuk dalam dia punya community dan masuk dalam dia punya ekosistem. Dan kita sama-sama win-win situation lah. So kita join dia punya project dan kita pun akan dapat benefit. Alright. Okay, 10% robot akan pergi ke arbitrage punya, pergi ke bot liquidity. So dia punya token bot tu dia lebih stable. Sebab apa? Dia ada money machine. Money machine kurangnya dia akan ada. So tuan-tuan bayangkanlah berapa besar dia punya potential untuk token tadi. So untuk long term lah. So kalau kita lihat sejarah-sejarah tuan-tuan, macam mana Bitcoin hari ni daripada tak ada nilai sekarang 30,000 dan nilai dia tak jatuh tuan-tuan. Kenapa tuan-tuan? Sebab apa? Sebab community. Dan yang buat jatuh adalah siapa? Community juga tuan-tuan. Kita boleh lihat macam mana sejarah Ethereum, sejarah BNB. So kalau dulu masa orang tak kenal dia, harga dia sangat murah. Okay. Dan orang tak nak guna pun. Tapi bila ada as a utilities, so boleh dapat benefit kalau kita beli dan hold token tu. Sebagai contoh lah, kalau kita tengok Binance. So kalau kita nak buat trading, kalau kita nak jimat fees, trading fees, kita kena bayar guna BNB. So ada ekosistem dekat situ, ada utilities dia, ada kegunaan dia. So token bot ni satu hari akan jadilah seperti token-token yang top seperti sekarang. Okey, dan kalau kita lihat boleh nampak dia punya misi dan
future dia. So kita ada community, so kita nak tukar, okay, traditional method untuk trading ni, dan kita akan enjoy menggunakan decentralized artificial AI lah, okay, dan yang paling penting kita boleh dapat extra money dengan mudah dengan menggunakan dia punya teknologi, tuan-tuan. Okay, tuan-tuan, boleh dan sekarang saya akan kongsikan dengan tuan-tuan secara live. Kenapa saya cakap dia punya sistem sangat transparent. Itu yang saya suka lah. Okay, kita tengok sama-sama dia punya ekosistem, dan tuan-tuan boleh lihat sendiri ataupun tuan-tuan boleh godek sendiri selepas ini. Okay, dan okay, sekejap saya akan share screen untuk kita buka secara live kita punya sistem. Alright. Okay, alright. Okay, boleh tak kongsikan dengan saya apa yang tuan-tuan nampak dekat ruangan, apa skrin yang tuan-tuan nampak, boleh tak? Supaya saya tak silap share lah. Boleh Boleh tak? Salah seorang share komen dekat ruangan chat apa yang saya nampak. Okay, nampak. Okay, so dah boleh nampak TXN bot. Okay, di sini ini adalah dia punya application ataupun D-apps. Ini saya buka melalui browser MetaMask. So di sini saya ada extension MetaMask extension. So ini adalah kita punya back office. So kita boleh tengok dekat sini TXN bot. So kita boleh tengok dekat sini ada video introduction, ada dia punya license, ada certificate, ada white paper, dia semua kita boleh tengok dekat sini so dia ada token. So ni yang best ni, DAO ni, Decentralized Autonomous Organization, dia punya token. Dia akan serahkan 100% kepada community. Okay, so di sini dia punya bot, okay, strategi dia punya strategi, dia akan collect ataupun dia akan capping dia maksimum untuk kita masuk dalam dia punya arbitrage pool sebanyak 50 juta US dollar. Okay, selepas itu dia akan stop new investment. So siapa-siapa yang belum bermula, cepat-cepatlah. Okay, sebab dia ada limit dia tak open unlimited. Okay, kalau kita join mana-mana program, dia unlimited, berapa banyak you nak masuk pun you boleh masuk. So di sini untuk pool tu maksimum 50 juta US dollar sahaja. Okay, untuk the first money, dia punya capital investment. Okay, alright. So ni bot DAO self governance period. Okay, alright. So sekarang kita tengok dia punya sistem. So kita boleh lihat dekat sini, tuan-tuan, apa yang menarik dia, kita boleh nampak semua overview, semua kita boleh lihat dekat sini. So kita boleh nampak transaction yang berlaku ni. So yang baru tadi kita klik kat sini contoh ni $15. So kita boleh tengok berapa minit yang lalu. Okey, 7 minit yang lalu. Okey, bot ni buat transaction dan dah profit lebih kurang. So dekat sini dia tukar daripada BNB tukar jadi BNBTC ni, coin ni. Okey. Ni dia buy, ni dia sell. So di sinilah bot ni buat profit. So dia tukar balik daripada coin ni, tukar balik jadi BNB. So itulah proses dia. Okey. So kita boleh lihat semua transaction yang berlaku ni. Ni. Inilah yang dikatakan transparent, dan kita boleh lihat semua arbitrage contract ni, semua kita boleh tengok berapa banyak transaction, berapa profit yang dah dihasilkan daripada kontrak-kontrak ni semua. Ni. Okey. Alright. So kalau kita ada yang tanya macam mana nak tengok dia punya transaction, mudah je, tuan-tuan. Okey, kita okey. Contoh yang ini 2.32 profit. Okey, kita tengok. Okay, so kita klik dekat AI Preemptive. So dia akan buka ke public ledger, iaitu BSC scan. So siapa-siapa yang dah biasa dengan kripto ni, inilah tempat yang kita nak rujuk. Kalau dekat sini ada, maksud dia the real transaction lah. So di sini kita boleh nampak dia menggunakan BUSD,
dia tukar jadi Crypterium CC coin ni. Ni. Okey, kita boleh lihat ini dia buy dan ini dia sell. Okey, dia sell. Kita boleh nampak okey transaction yang minit yang sama sebab dia buat millisecond punya transaction. Okey, daripada token ni tukar balik jadi BUSD. Okey, sekarang kita nak tengok dekat dipanggil Aave. Okey, dekat sini. Okey, kita pergi dekat bot market ni. Kita nak tengok transaction yang berlaku dekat sini. Okey. 4 kali 9. Okey. Dia punya quiz. Okey. So kita nak jawablah dekat sini. 30. Okey. Alright. So dekat sini kita ambil transaction contract ya tuan-tuan. Ini cara tuan-tuan nak tengoklah sebab dalam video-video ni semua ada dekat YouTube pun dah ada dah sekarang. Okey. Just copy saja. Enter contract, kita just paste contract tu. So kita akan nampak ni. Ni dia punya transaction contract. Okey. So dia banyak ni. Sekejap Okey. So di sini kita dekat bawah ni kita nampak tuan-tuan. Nampak gambar-gambar robot ni. Kalau dekat phone dekat ni saya tunjuk supaya mudah nampak lah. So dia kena besar kan. Kalau macam ni dia tak nampak clear right. Sebab dekat sini dia ada beberapa liquidity. Okay, so kita nak tengok dia punya transaction berlaku daripada wallet yang mana. Kita boleh tengok dekat sini from 951D, 951D. Okay, 951D. Okay, dekat sini tak ada. Kita tengok dekat liquidity yang ini. Okay. So dia banyak liquidity. Okay, right. So yang ni transaction ni dia pakai, sekejap saya tengok balik, dia pakai PancakeSwap, Bitcoin, Interact. Okay, Crypterium, coin Crypterium. Okay. Kita tengok yang lain Crypterium. Sekejap, kita tengok yang paling latest. Yang ini sekali lagi, yang ini kita tengok dia yang mudah kita nak check. Ini BNB. BNB tukar jadi dia banyak dia tuan-tuan boleh nampak dekat sini tuan-tuan. PancakeSwap V2 PancakeSwap dia tukar daripada wrap BNB jadikan Jenny Jenny BUSD. Ni kadang-kadang ni token-token baru lah. Okey, token-token baru bot ni buat transaction. Kita tengok token ni boleh tak. Okey, sama juga dekat sini. Okey. Okey, kita tengok. Alright. So itulah cara kita nak check semua transaction yang berlaku dalam kita punya bot transaction ni. Okay. Kita copy saja, kita buka dekat sini. So tuan-tuan boleh tengok dekat YouTube. Okay. Macam mana cara dia. So semua dan kita boleh lihat dekat sini arbitrage contract ni. Okay. Kita copy je address ni. Kita nak tengok ada satu website dipanggil EgentPy ni. Ini adalah untuk kita nak tengok setiap arbitrage contract tu ataupun dipanggil MEV punya performance, tuan-tuan boleh check dekat sini. Ini adalah salah satu tool lah, okay, yang diguna pakai untuk kita nak tengok performance arbitrage contract. The real arbitrage lah. Kalau dia cakap dia ada arbitrage trading, kita minta dia punya arbitrage contract dan kita boleh check dekat sini. Okay, kita copy dekat sini, kita akan tengok dekat sini untuk address ni berapa dah dia profit. Okay, kita boleh tengok dekat sini. Token profile kecil ni tak nampak. Okey, okey, ni okey, ni kontrak baru. Kita tengok yang lah nombor 3. Okey. So kita boleh lihat dekat sini ya tuan-tuan. Saya cuba kecilkan supaya view dekat telefon boleh clear. Okey, so kita nampak dekat sini dalam tempoh 7 hari, okey, kita bot ni dah buat profit sebanyak 3,264 US dollar. Dengan kos $99 je. Kalau kita lihat 30 hari, okey, kita boleh nampak dekat sini bot ni ataupun kontrak arbitrage ni dia dah buat profit sebanyak 21,500 US dollar. Ataupun persentage dalam profit 3,000% tuan-tuan.
Okey, berapa banyak transaction kita boleh nak lihat dekat sini. 1,800 transaction dengan kos 600, kita boleh tengok semua report ada dekat sini. Token apa yang coin tu beli, kita boleh lihat dekat sini. So tuan-tuan boleh verify, validate semua transaction yang berlaku dekat sini. So inilah the beauty of TSN bot, transparent. Okay, alright. So itu base dia punya transaction. Okay, kita tutup balik. Alright, okay. So dekat sini kita boleh nampak lah berapa kita punya kota. Sebab dekat di sini tuan-tuan kalau ada yang bertanya apa benda MyBot private placement kota ni. Okay, ini adalah kota yang company berikan kepada kita untuk beli dia punya token bot. Kalau kita nak beli boleh, tak nak beli pun tak apa. Sebab dia tak launch lagi. Kalau dia dah launch nanti dia akan open. Siapa-siapa yang nak beli, MEV user dia ada special price lah. Dia akan ada discount daripada opening price. Okay. Dan di sini kita boleh tengok kita boleh beli 40% daripada kita punya nilai principal. Okay, sebagai contoh ini saya punya account 1,000, saya boleh beli $400 punya value token bot. Kalau dengan unit sekarang $400 saya dapat lebih kurang 64,673 unit dengan harga sekarang lah. Alright, so dekat sini dia akan nampak lah remaining USD, berapa saya punya principal, berapa saya punya dividend ratio, berapa dah return yang saya dah dapat. Okay, setakat lebih kurang 14-15 hari ni. Inilah percentage yang saya dah dapat. Total sejak saya join saya dah dapat lebih kurang 7.99%. Lebih kurang dekat hampir 8%. Okay, inilah pasif yang saya dah dapat melalui saya punya pool. So setakat hari ni total pool kita ada lebih kurang 1.298 juta $. Dan participant ada lebih kurang 2,195 orang ataupun wallet address. So sangat-sangat barulah. Dan di sini dipanggil participant address. So ada satu orang ada dia 2 wallet, ada 3 wallet. Kalau kita bahagi 2195, setiap seorang ada 3 wallet contohlah. So baru lebih kurang 700 orang je. So market sangat-sangat fresh. Potensi untuk kita kembangkan this opportunity sangat-sangat luas. Okay, dekat sini kita dah nampak lah berapa profit, berapa agihan untuk bot, berapa agihan untuk user. So kita boleh lihat dekat sini. So kita boleh nampak dekat sini kita punya arbitrage dividend. Semua report ada. Kita klik dekat sini bahagian arbitrage dividend ni, klik saja dia akan keluar report. Semalam saya dapat $5.5. Sebelum tu saya dapat $6.1. Sebab dia average lebih kurang 0.3%. Kalau contoh saya simpan $1,000, saya masuk dalam pool ni $1,000. Kalau 0.5 saya dapatlah $5. So setakat untuk hari ini, okey, setakat pukul 10 malam ni saya dah dapat lebih kurang $4.2 USD. Bersamaan 0.42%. Okey, kalau kita lihat dekat sini, klik saja 24 jam, kita akan nampak berapa percentage yang kita dah dapat dan berapa total arbitrage profit untuk hari ini, untuk 24 jam. Berapa agihan dia. Semua dia akan agih secara instant. Every profit dia agihkan. So ini adalah dia punya report. Okay, kita boleh tengok. Kita klik dekat sini, kita boleh nampak lah. Ada withdrawal, ada promotion income, ada reinvest income. Okay, dekat sini kita boleh nampak tuan-tuan. Alright. So, dan di sini saya nak tunjuk dengan tuan-tuan apa yang menarik dan kenapa saya tak nak lepaskan peluang, okey, dekat MEV TSN bot ni, sebab saya percaya selepas ini pasti akan banyak lagi bot-bot yang akan sama seperti MEV ni. So kita semua adalah pioneer untuk MEV sandwich arbitrage punya community yang ada token sendiri dan ada ekosistem sendiri yang boleh beri benefit kepada kita semua. Dan kalau lihat dekat sini promotion income, okey, kita sebagai pengguna kita boleh kongsi dengan kawan-kawan kita. Kalau dia pun nak bersama dengan komuniti, jemputlah komuniti, lebih ramaikan lagi kita punya komuniti supaya dia punya token dan ekosistem dia lebih strong dan lebih majulah dan memberi benefit kepada kita. Dan kita boleh tengok dekat sini dekat promotion income so setakat hari ini, okey, sejak saya start pada 31 hari bulan itu, okey, sehingga hari ini tuan-tuan boleh nampak ini adalah affiliate income tuan-tuan. Affiliate income. Okey, affiliate income daripada sikit-sikit $2, $3, $14, $15. Semalam dapat $26.
hari ini $20. Dan saya percaya tuan-tuan, saya percaya angka ini akan berubah. Akan berubah. Bayangkan saya baru 14 hari, okey, baru 15 hari. So saya dah dapat extra income, okey, daripada saya punya community, extra $20 sebab allocation memang dah ada untuk siapa-siapa yang kembangkan community, dah ada allocation yang dalam dia punya ekosistem. Saya percaya angka ini boleh pergi ke 3 angka, boleh pergi ke $100, mungkin saya akan boleh dapat $200 ataupun $500 ataupun boleh dapat $1000 satu hari daripada affiliate. Saya percaya sebab sebelum ni saya pun dah ada buat projek, walaupun income kecil-kecil tapi bila sale group dah besar, alhamdulillah income sangat luar biasa tuan-tuan. Okey. Dan saya nak ucapkan terima kasih ini saya punya testimoni income bila saya berkongsi dengan saya punya community, dan saya nak ucapkan terima kasih kepada saya punya upline, okey, siapa yang orang yang introduce saya pasal this project, iaitu Tuan Azrul dan Tuan Wan. Saya terima kasih beri saya peluang yang sangat-sangat luar biasa ini. Terima kasih banyak-banyak. Dan tak lupa juga saya nak ucapkan terima kasih kepada tulang belakang saya yang sama-sama kembangkan komuniti ini dalam tempoh 14 hari ini. Alhamdulillah kita ada lebih kurang dekat 1,300 orang di bawah kita punya komuniti. Saya nak ucapkan terima kasih kepada Master DK. Tepukan Master DK. Kita nak ucapkan terima kasih kepada Coach Zil, Mr. Wan, Syam, King Dollar, dan ramai lagi yang sama-sama dengan saya untuk kembangkan this community, TSN community di Malaysia, terutama di Malaysia dan sahabat-sahabat di Indonesia, Brunei, Singapura. So kita alu-alukan lebih ramai untuk bersama-sama dengan kami. Macam yang saya sebutkan tadi, siapa-siapa yang dapat invitation daripada rakan-rakan, daripada leader-leader tadi, contact semula dan follow lah diorang. InsyaAllah dia akan bantu tuan-tuan daripada A to Z. Sampai daripada kita tak pandai nak buat wallet, dia akan cuba bantu kita. Alright, so itu saja perkongsian daripada saya. Dan saya serahkan sesi ini kepada MC kita. Sebab sekejap lagi kita akan ada Q&A, mungkin sekejap lagi saya akan buat demo withdrawal ke. Itu saja daripada saya serahkan kepada MC kita untuk sesi Q&A. Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Master Shah di atas perkongsian yang sangat jelas lah. Jadi saya harap semua dapat tengok dengan clear macam mana kita nak verify transaction tu. Kalau kata you miss that part, request dengan siapa yang introduce you, kita ada satu dalam bentuk PDF macam mana kita nak verify all this transaction. Jadi malam ni kita ada tetamu istimewa lah. Jadi tadi ada orang tanya siapakah 001. Jadi bisnes ni, jadi sebelum saya perkenalkan kita punya 001 team Malaysia lah, maknanya untuk team kita, saya minta nanti bila habis saja sesi ni, you all pergi ke Google, buat carian mengenai math sandwich arbitrage. Jadi baru you all tahu maknanya teknologi ni memang real ada dalam market. Jadi sebelum ni memang dah ada, cuma ini pertama kali dalam konsep open pool. Dan juga macam Master Shah bagi tahu tadi, dia percaya ke depan mungkin akan ada lebih ramai lagi yang akan copy konsep math sandwich arbitrage yang TSN bot ni buat. Ya, memang tak dinafikan sebab teknologi berevolusi dengan cara macam tu. Maknanya you copy, buat pembaikan. Jadi tanpa buang masa, saya share, saya invite kita punya 001 yang mana follow projek ni daripada awal. Jadi sehingga dia launch. Jadi Master Shah tadi dia lupa kongsikan mengenai syarikat punya incorporation dan juga license. Jadi maybe lepas ni Master Shah boleh copy sikit bab tu. Jadi tanpa buang masa, saya jemput kita punya 001 yang follow projek ni daripada awal dan berkongsi kepada kita. Tanpa buang masa, saya jemput Datuk Fadil. Silakan Datuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Boleh dengar suara saya Clear. Clear baik, alhamdulillah. Terlebih dahulu saya ucapkan terima kasih kepada Amir selaku pengacara majlis, pengurusi majlis untuk sesi Zoom meeting pada malam ni, dan saya ucapkan tahniah kepada Master Shah kerana memberi penerangan dan juga pencerahan yang cukup baik pada malam ni, sesi pada malam ni.
Jadi saya juga ucapkan terima kasih kepada semua yang mendengar perkongsian berkaitan dengan projek TSM Board oleh saudara Master Shah. Jadi alhamdulillah, terima kasih kerana juga memberi peluang kepada saya untuk bercakap sepatah dua kata lah pengerusi sepatah dua kata dalam Zoom meeting ni, sebab lepas ni mesti akan ada banyak soal jawab ataupun soalan-soalan yang nak dikemukakan oleh sahabat-sahabat kita dalam Zoom meeting ni. Jadi alhamdulillah, setelah bermulanya pada lebih kurang 16 hari bulan 4 kita bermula buat projek TSM Board ni di Malaysia. Okey, jadi apa yang saya dapat daripada projek ni, daripada ownernya, daripada tim marketingnya yang beroperasi di US dan telah pun memperolehi lesen di US ni, di Colorado, dan juga marketing site dia ada di Singapura dan juga di Hong Kong. Jadi untuk makluman, apabila saya berurusan berkomunikasi dengan pihak wakil syarikat, okey, terutamanya di Hong Kong, sebab dia punya customer service, dia punya agent dia ada di Hong Kong, dan juga dia punya trainer dia, Austin, ada di Korea. Jadi untuk makluman, saya follow projek ni daripada awal permulaan mereka buat sehinggalah dia lancarkan projek ini kepada umum. Jadi pada permulaan saya terus terang saya bagi tahu sahabat-sahabat semua, saya pun sebenarnya ragu-ragu dengan projek ni, sebab bila kita study MEV ni, banyak MEV yang ada kat luar sana dan ada juga orang yang jual coding-coding untuk MEV ni. Jadi sebelum saya nak menerima projek ni, saya telah veridik dululah, terlebih dahulu saya sahkan, tengok dari segi transaction dia, proses jual beli dia dan kaedah yang dia laksanakan, sama ada dari segi sistem affiliate program dia, macam mana bayaran dibuat, dan juga macam mana transparansinya proses jual beli coin tersebut, dan dia nyatakan hash, dia keluarkan semuanya di dalam satu depth yang sama. Jadi setelah saya follow pada hari pertama tu, untuk makluman saya terus dump banyak jugalah. Konsisten banyak, boleh tahan jugalah saya untuk pump dalam projek ni. Saya terus masuk dalam projek ni, saya yakin, dan saya terus masuk, dan beberapa rakan-rakan saya di sini di Johor ni ikut sama menyertai. Okey, pada permulaan pada minggu pertama saya masih follow lagi macam mana kaedah dia, macam mana proses yang dilakukan, sehinggalah saya faham 100%. Sehinggalah saya faham 100%, barulah saya bermula untuk bergerak hati untuk menceritakan, berkongsikan pada sahabat-sahabat kita di luar sana berkaitan dengan TSM Board. Untuk makluman sahabat-sahabat semua, bila saya berkongsi pada permulaannya, ramai yang reject. Sebab pada masa tu ialah ada lagi platform-platform yang lagi menarik, menawarkan pulangan yang lagi menarik per hari, sedangkan TSM Board ni menawarkan 0.3% sehingga 2%. Jadi secara puratanya, setelah saya invest dalam TSM Board ni selama sebulan, average-nya saya boleh ambil lebih kurang 15% lah. 15%. Walaupun lebih, saya boleh katakan average 15%. Jadi alhamdulillah, dengan apa yang telah saya buat marketing secara perlahan sehingga kini, berbulan lebih kurang daripada bulan 4, saya start mula-mula untuk makluman start marketing ni lebih kurang dalam akhir bulan 4 lah, bulan 5 lebih kurang. Sekarang ni bulan 8, lebih kurang 3 bulan lebih 3 bulan lebih, alhamdulillah telah tersebar ke seluruh Malaysia dan juga ke Brunei dan juga ke Indonesia dan juga ke Thailand di bawah rangkaian saya. Untuk makluman, saya tak pasti sama ada saya ni boleh panggil 001 ataupun tidak, kan? Tapi semasa hari pertama pelancaran oleh company ni, saya antara orang terawal yang mendaftar terus dalam menggunakan sistem dia ni. Mungkin kalau tengok nak kongsikan tarikh pendaftaran saya tu adalah pada 16 hari bulan 4 lah. Dan juga saya tak pasti daripada negara-negara lain pada waktu tu, ada daripada China, daripada Hong Kong pun ada, daripada Australia ada, daripada Arab Saudi pun ada, daripada mana lagi di Eropah pun ada masa tu. Jadi saya tak ambil tahu hal dia, saya cuma tahu hal saya. Saya kata saya daftar, masa tu direct pada company, saya daftar dan saya kata saya nak buat di Malaysia dan juga saya nak authorize. Pada waktu saya minta authorize daripada mereka. Tapi di akhirnya mereka tak bagilah authorize, menyatakan bahawa saya ni orang yang pertama yang bawa masuk. Tapi saya tak kisahlah walaupun dia tak bagi Syah, jadi tak kisah. Jadi apa yang saya buat, saya just share.
saya just share pada rakan-rakan keseluruhannya, yang share apa yang berlaku dalam TSM board, macam mana berlakunya proses jual beli, apa hash yang ada, apa yang ditunjukkan, apa MEV sandwich dan sebagainya, sehinggalah terhasilnya sekarang daripada grup saya, saya untuk makluman sahabat semua daripada Malaysia ni, kita dah buat lebih daripada 3/4 untuk makluman lah. 3/4 daripada TSM board ni daripada Malaysia. Orang tanya, kenapa ramai sangat daripada Malaysia ni? Saya kata sebab bila hari pertama saya percaya dan saya buat, saya terus ceritakan, saya terus berkongsi pada rakan-rakan cryptocurrency dan mereka terus sambut selepas mereka buat validation. Dan juga pada malam ni adalah penting. Ni perkongsian saya penting bagi rakan-rakan yang nak menyertai TSM board ni. Saya tak paksa untuk anda saudara masuk, sahabat-sahabat semua macam ni, tak ada. Jadi kalau boleh, dengan ilmu yang saudara ada, dengan kajian yang saudara boleh buat validation dulu berkaitan dengan TSM board. Kalau saudara rasa TSM board ni tak betul, jangan join. Sebab keputusan di tangan masing-masing. Kalau saudara kata TSM board ni bagus, boleh menghasilkan menjana keuangan, pendapatan tambahan, silalah sertai kami. Okey, sebab kita perlu faham bagaimana sistem TSM board ni menghasilkan duit, menjana duit bagi kita. Jadi kalau kita faham kaedahnya, kita faham bagaimana pembahagian keuntungannya, jadi silakan bersama kami. Tetapi kalau tak faham, berbagai-bagai soalan nak dikemukakan, tanya dulu soalan, sampailah puas hati, sampailah faham segala-galanya, mari sertai kami. Tapi kalau dah faham, rasa masih ada muskil, masih ada was-was, dia rasa tak nak join, tak apa, silakan. Tapi berkongsilah dengan kami apa persoalan-persoalan yang saudara saya nak tanya tu. Sekurang-kurangnya saya boleh maklumkan kepada syarikat developer untuk mereka tambah baik. Itu yang saya harapkan. Jadi saya rasa saya tak berkongsi panjang Amir, Syah. Jadi kita bagi peluang kepada sahabat-sahabat kita ni nak bertanya. Kemungkinan nak tanya beberapa soalan ke, sebab di luar sana banyak lagi soalan-soalan yang ada. Banyak lagi soalan-soalan yang ada sehingga kan ada menyatakan berni scam dan sebagainya. Jadi saya tak kisah. Jadi setakat dengan ilmu pengetahuan yang saya ada dalam cryptocurrency ini, saya validate setakat ilmu yang saya ada, alhamdulillah. Saya boleh nyatakan ini legit. Tapi sekiranya sahabat-sahabat di luar kata sana mungkin TSM board ni scam ataupun TSM board ni tak betul, boleh kita berjumpa dan kita berbincangnya secara yang lebih telus, lebih baik. Di manakah kekurangannya. Sekiranya saya buat salah, sekiranya tim-tim saya buat salah, kita boleh berhenti, tak ada masalah. Tapi setakat ni kita dah verify, alhamdulillah, insya-Allah betul. Jadi untuk makluman sahabat-sahabat semua, syarikat ni di permulaan pada 16 hari bulan 4, sebelum dia lancarkan, masa tu kami dah push supaya kami nak kalau boleh didaftarkan secara sah benda ni, syarikat ni. Jadi masa tu ownernya masih lagi tarik tali. Tapi sehinggalah kami paksa dia dan dia daftarkan syarikat ni di Colorado menggunakan nama lawyer dia lah, sekretari dia untuk daftar di sana. Sahabat-sahabat boleh cek sendiri. Jangan tanya saya lah betul tak betul. Kalau tanya saya dah cek mesti dah saya kata betul. Kalau tanya penjual ubat pun dia kata ubat dia berkesan walaupun tak berkesan, kan? Jadi kalau boleh sahabat-sahabat sendiri yang semak benda tu. Jangan tanya orang lain. Kalau tak tahu, tanya rakan-rakan sahabat yang lebih tahu dan lebih dah ni, minta mereka validate projek ni. Betul ataupun tak betul. Betul tak betul dia daftar kat Colorado. Betul tak lesen dia tu. Sekiranya betul, sertai kami. Kalau tak betul, bagi tahu kami. Sebab kami pun sama dengan tuan. Mungkin ilmu kami terbatas, kan? Tapi setakat yang kami ada, alhamdulillah. Setakat tu yang kami boleh berkongsi malam ni, yang saya boleh berkongsi malam ni. Tetapi nasihat saya terakhir sebelum saya keluar daripada Zoom meeting pada malam ni, saya nasihatkan sekali lagi, sebab risiko di tangan anda. Anda yang buat keputusan, validate lah betul-betul sebelum menyertai kami. Jangan tengok orang buat rancak dapat komisen banyak, kita pun terikut sekali. Jangan. Jangan. Buatlah betul-betul semakkan. Orang kata apa ni, buat pengesahan, validation, due diligence ke, apa nak buat ke, silakan. Kan? Silakan buat sampailah puas hati. Jadi saya rasa itu sahaja pada saya. Dan saya mengalu-alukan sekiranya ada sahabat, ada pandangan yang lebih baik, nyatakan kepada saya. Ataupun boleh nyatakan kepada tim saya, pasukan saya, untuk saya tambah baik lagi dalam TSM board dan maklumkan kepada maklumkan kepada developer. Soalan-soalan yang dikemukakan kelebihan benda itu, saya serah kepada
pengurusi majlis kita lah, pengurusi Zoom meeting kita malam ni untuk dia elaborate macam mana, serah kepada saya ke kepada Tuan Syah kan. Okey, saya rasa itu saja daripada saya. Terima kasih saya ucapkan. Terima kasih kerana sudi mendengar celoteh saya pada malam ni. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Datuk Fadil. Terima kasih kerana sudi berkongsi pada malam ni. Walaupun jadual yang padat kita punya Datuk Fadil kita ni sedang buat PhD. Jadi dia nak siapkan dia punya proposal dalam minggu ni. Okey, jadi sebelum saya serah kepada Master Shah, mungkin Master Shah boleh tunjukkan balik sikit mengenai syarikat punya sijil pendaftaran dan juga license. Jadi saya nak jawab satu soalan di sini mengenai security. Okey, jadi mengenai security ni, apabila kita bermain dengan smart contract, okey, apa pun kita kena ingat switch di tangan owner lah. Okey, cuma dekat sini kita lihat dalam banyak-banyak program ataupun investment opportunity dalam bentuk smart contract ni very few ataupun sangat-sangat kurang, ataupun boleh kata you all tak pernah jumpa yang as bold as this company. Maknanya dia daftarkan syarikat dia dan dia mohon lesen. Okey, jadi mengenai security dari segi sistem, apabila fund tu duduk di dalam smart contract, kita bercakap mengenai teknologi yang TSN Bot ni adalah melalui BSC punya smart chain. Secara tak langsung security ni digovern ataupun dikawal oleh BNB itself. Maksudnya daripada teknologi provider tu sendiri, security dia. Okey. Kita create smart contract ataupun AI di dalam dia punya blockchain. Jadi AI ni akan buat transaksi. Jadi sekiranya fund tu duduk dalam dia punya smart contract, kita boleh kata dia safe lah. Unless BSC scan cabut lah. Kan? Okay, jadi secara tak langsungnya indirectly macam itulah. Maksudnya governed by BSC punya network itself. Okay, jadi saya serahkan balik kepada Mr. Shah. Mungkin Mr. Shah nak buat demo sedikit mengenai withdrawal. Silakan Mr. Shah. Alright, okay, sebelum kita pergi ke withdrawal, kita pergilah dekat documentation tadi macam mana kita nak check lah. So, kita buka kita punya TSN board. Okay, kita buka dekat main page ni, dia ada certificate, dia punya registration company. Okay. Okay, so kita boleh tengok dekat sini Okay. So besar sikit lah baru nampak sini. So kita boleh tengok lah, ini certificate, dia punya registration. Dan kita boleh klik dekat satu lagi ni. Okey. Dekat satu lagi dia ada MSB license. Okey, MSB license ni ni. Kalau kita tengok dekat sini tuan-tuan, dia ada tulis Financial Crime Enforcement Network. Okey, ini dia register. So ini dia punya register number. So kita nak tengok betul ke tidak dia register ni ada wujud atau tidak. Okey, kita just copy, kita just buka dekat Google, kita type saja financial crime. Apa tadi nama dia? Financial crime. Financial crime. Okay, Financial Crime Enforcement Network. Government agency. Ni Financial Crime Enforcement Network. Okay, kita klik dekat bahagian atas ni, fincen.gov, United States of Department. Okay, kita boleh klik dekat sini. Ini dia punya website. So kita boleh nampak dekat bahagian atas ni, okay, kita tengok dekat bahagian atas ni ada an official website of United States Government. So kita pergi dekat bahagian bawah ni, dia ada tulis money service business information. Ni money service dia. Kita just klik saja dekat sini dan kita pergi dekat bahagian bawah ni. Okay, bahagian bawah ni ada untuk kita masukkan dia punya registration number. So kita pergi dekat sini balik, kita copy ni MSB registration number. Okay, kita copy. Okay, dan kita pergi dekat bahagian search ni, kita paste saja. Okay, dan kita klik button search. Okay, dekat sini kita akan nampak ya tuan-tuan. Ni, nampak tak dekat sini dia tulis legal name TSN Bot Inc. So dia daftarkan di mana? Kita boleh tengok dekat sini. Semua documentation dia semua ada dekat sini. Kita just klik je dekat sini, automatic dia akan bawa kita pergi, dia akan download kita punya dokumen, just kita akan buka saja. So kita akan nampaklah dokumen yang sama. So ini real, tuan-tuan boleh buat semakan sendiri. Bukan saya hack ke website ni, tak ada. Tuan-tuan boleh buka fincen.gov, tuan-tuan boleh godek-godek. So itu based on dia punya license lah. Alright.
Okey, tapi untuk makluman tuan-tuan, this project adalah under DAO, Decentralized Autonomous Organization. So kita as a user atau as a community adalah shareholder, adalah owner kepada this project, kalau tuan-tuan faham. Okey. Dan sekarang saya akan tunjukkanlah macam mana demo sikit. So ada bonus sedikit ni. Okey, sebab setiap hari kita buat withdrawal DCA. So apa yang kita educate, kalau kita nak kalau contoh kalau kita ada $10,000, so kalau kita beli coin 10,000 banyak tu je lah kita dapat. So macam mana kita nak gunakan aset yang kita ada, yang dah duduk lama, duduk tunggu je, tak naik-naik. Okey. Sebab dekat sini masa je tuan, masa je. So at least dekat sini kita boleh juga grow kita punya aset up to kita dapat grow 1.5% every day pun agak-agak okey tak okey tuan-tuan. Bagi saya sangat okey. Alright. Sekejap saya tunjuk demo. Okey, sekejap. Untuk kita nak withdraw kita punya profit dan kita nak tengok berapa lama kita ambil masa. Sekejap saya nak cuba kecilkan supaya boleh nampak lebih clear dekat phone. Kebanyakannya on pakai phone kan. Okey, sekejap Okey, boleh nampak So kita pergi dekat kita punya application ni, kat board ni. Okey, so kita nampak. So sebagai contoh dekat sini saya ada lebih kurang $19. Sebelum ni kita kena pastikan, kita kena tengok dekat kita punya wallet. Okey, sekejap saya akan buka MetaMask extension ni. Okey. Okey. Expand view. So tuan-tuan pun boleh nampak kan saya punya screen. Kalau nampak, komen nampak Okey. Alright, so ini saya punya balance saya punya balance dalam USDT. So kosong dekat sini. So BNB ada lebih kurang 0.01 BNB. Okey, dan di sini ada lebih kurang $19. So ini income daripada profit dividend, arbitrage dividend dengan promotion income lah, affiliate lah. So saya just klik je button withdraw. Saya klik je button max ni. So kita akan nampak lah. So di sini ada tulis withdrawal charge withdrawal fees 10%. So dekat sini saya akan dapat 19.7 ni, tolaklah 10%. Okay, just klik je button confirm. So kalau dekat screen saya akan nampak pop up dekat pop up, tapi saya tak tahu lah dekat tuan-tuan nampak tak. Dia keluar pop up dan saya klik confirm untuk bayar gas fees. Okay, saya just klik saja button confirm. Okay. Kita tunggu sekejap biar dia complete. Jangan usik menu. Okay, kita akan nampak dekat sini blockchain confirmation complete. Okay, kita nampak dan dekat sini kita akan nampak nilai dekat sini dia akan berkurang. Kita tunggu sekejap. Okay, dekat sini kita akan refresh. Okey, nampak tak tuan? Ni, nampak tak? Tadi kosong kan? Sekarang dah nampak 17.71. Dekat sini nampak tak? Di sini pun dia berkurang kosong. So itulah tuan-tuan. Tak sempat nak klik mata pun dah masuk. So sangat-sangat mudah tuan-tuan. So withdraw anytime. Kita boleh pilih nak bila nak withdraw bila-bila masa pun. Kalau contoh cukup $100 nak withdraw, cukup $10 nak withdraw, boleh. Sebab di sini minimum $1. So kita boleh nampak report kita punya. Untuk hari ni saja saya dah withdraw lebih kurang $67. Sebab dia akan report dekat sini everyday punya report. Okay. So kita tengok dekat sini. So nampaklah. So kalau kita check dekat BSC scan pun kita akan nampak. Okay. So dekat sini kita boleh send lah. Kita nak hantar ke Bybit ke Binance ke. Sangat-sangat laju. So withdrawal kita yang buat. Tak ada approve tak ada pending, kita just klik withdraw, automatic masuk dalam kita punya wallet, kita boleh spend. So terpulanglah pada kita. Daripada sini, daripada USD yang dapat ni nak buat apa? Kalau tak nak pakai, buat jual swap jadi coin lah, jadi BNB lah, jadi Ripple lah, ataupun simpan untuk standby untuk nak beli token bot nanti ke. Terpulang pada tuan-tuan masing-masing. Alright. Okay. Alright, itu saja. Saya rasa okay, kalau ada persoalan tu saya tengok jap ada persoalan tak.
Dah ada yang nampak, dah ada yang jawab dan trading tak ada profit tak. So dekat sini, di sini tuan-tuan, di sini bukan dipanggil money game ke, tak ada profit tetap so dia every transaction yang bot ni boleh masuk, dia boleh make profit, dia akan buat profit, dan setiap profit yang dapat ni sebagai contoh ni, dia akan agihkan kepada semua participant, MEV user macam ni kita tengok tadi, 2198, sikit je lagi nak dapat 1.3 million. So saya pesan dengan tuan-tuan, cepat-cepatlah masuk sebab di sini sangat-sangat limited, iaitu fund 50 juta sahaja yang boleh masuk dalam pool ni. Selepas itu ditutup. Okey. Tuan explain pasal 45.5% tu tak faham. Okey, dekat sini portion daripada profit ni tadi dia dah ada agihan dia, betul. Agihan dia adalah 100% profit, okey, diagihkan 10% pergi ke liquidity board, token board, 20% pergi ke company, 70% pergi ke user dividend. Okey, daripada user dividend ni pula 70% dia bagi kepada dua, iaitu 24.5% bahagi dengan untuk affiliate untuk user, dan 24.5% adalah untuk affiliate. So dia dah allocate siap-siap. Sebagai contoh, $100 profit. Daripada $100 ni, $10 pergi ke board, $20 pergi company, $45 pergi ke investor, 24.5% $24.5 pergi ke affiliate. Dia dah, sistem dia dah setting siap-siap. Macam mana nak kira? Tuan-tuan boleh tengok dekat sini lah. Okey, sebagai contoh 1.46, tuan-tuan kali dengan 45.5% kali dengan dividend ratio tuan-tuan dekat sini. Sebagai contoh ni $1,000, $1,000 punya share dalam 1.2 juta ni adalah 0.07%. Okey, setiap kali profit saya akan dapat 1.46 ni kali dengan 45.5% kali dengan 0.07%. So kita akan nampaklah dekat sini. Dia akan bertambah sikit. Walaupun sikit, tapi kalau banyak kali berlaku, kita boleh nampak dekat sini, nampak bertambah lagi 9.58. Kita boleh nampak dekat sini dia akan bertambah lagi profit di sini. Okay, kita refresh, kita akan nampak setiap transaction terus distribute. Siap apa, ada profit hantar bagi, ada profit bagi, ada profit bagi. Okay, so tuan-tuan boleh due diligence, dan saya pesan dekat sini, bila kita dah start dengan decentralized wallet ni, so saya pesan dengan tuan-tuan, tolonglah berhati-hati dan simpanlah 12 patah perkataan tuan-tuan punya DeFi wallet. So kalau tuan-tuan lalai, leka, terlepas pandang ataupun terbagi tuan-tuan punya 12 patah perkataan secret recovery phrase tu, siapa-siapa pun tak boleh nak tolong siapa-siapa pun tak boleh nak tolong. Okey, dekat sini. So tuan-tuan kena jaga, jaga betul-betul tuan-tuan punya secret recovery phrase. Setiap wallet dia akan ada dekat sini. Kalau banyak wallet, simpanlah elok-elok. Buatlah wasiat ke kalau kita rasa kita takut kita terlupa benda tu. Alright. Dan gunakanlah extra money, free money. Setiap platform dia ada dia punya risiko. So risiko di tangan kita lah. Okey, kalau kita rasa okey nak tambahkan kita punya nak gandakan kita punya aset kripto, so di sinilah tempatnya. So kita sama-sama dalam this community, TXN Bot community, dan kita sama-sama dapat benefit. Sebab dia punya visi tu sangat jauh. Okey, sebab apa? Sebab dia belum launch dia punya bot. So kita sebagai pengguna awal ni memang sangat-sangat banyak benefit yang kita boleh dapat. Right, antaranya kita boleh dapat kuota lah untuk token bot. So kalau kita tengok token bot punya graph, sebab sekarang ni company tengah develop dia punya buy dekat dalam market. So kita boleh lihat lah bot market punya price. Okay, kita boleh nampak dekat sini lah. So berapa liquidity yang ada, semua kita boleh lihat dekat sini. Okay, tuan-tuan boleh tengok. Okay, kita nampak graf-graf dia. Daripada sikit naik sampai ni. Sebab apa? Dia ada bullet. Dia money machine, iaitu 10% from profit untuk buy, untuk top up dekat liquidity ni. So bila dia dah cukup liquidity dan dia target nak launch kepada MEV user, so kita ambillah peluang. Kalau rasa nampak future dekat sini lah. Kalau tidak, tak ada pasal, enjoy saja MEV.
kita punya profit. So itu saja kongsian daripada saya serahkan kembali kepada MC kita Tuan Amir. Okey, baik. Terima kasih Mas Syah. Dengan itulah kita kira itu penutupnya. So seperti yang saya cakap juga, di akhir sesi ni please go to Google, buat research mengenai math sandwich arbitrage ni, you validate sendiri. Dan juga seperti kata kita punya 001 bagi tim Malaysia lah, ataupun tim kita ni yang dapat projek ni first hand daripada teknologi owner. Jadi dia selalu pesan ada 3 poin penting. Yang pertamanya payout, macam mana pembayaran dibuat, dah jelas tadi. Maknanya setiap profit 10% dia ambil masuk liquidity pool, 20% adalah company punya profit share, 70% tu baru diagihkan kepada semua user. Okay, itu payout dia. Yang pertama payout, yang kedua adalah source. Dari mana dari mana sumber dia bayar. Okay, dari mana keuntungan yang dia buat, dan dia dah tunjuk semuanya di dalam kita punya client dashboard. Kita boleh tengok keuntungan yang dibuat melalui trading math sandwich arbitrage. Yang ketiga, validation ataupun proof. This one you kena buat sendirilah. You kena validate sendiri dan kita dah ajar step dia macam mana. Paling baik you buat you punya validation sendirilah. You buat research sendiri. Okay, baik, itu saja saya ingat bagi malam ni. Terima kasih semua.